Alright, kita dah bersiaran. Kejap kita nak tengok mic kita. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ni. Kita nak check mic dulu, test mic dulu. Asyik hari-hari kena test mic. Dia macam chip semua. Kejap ada, kejap tak ada. Mic okey, yang tak okeynya application dia kot. Ya. Okay, apa khabar semua? Ramai yang dah menunggu ya. Alhamdulillah. Okay, good. Alhamdulillah. Okay, very good. Alhamdulillah. Okay, minta love, like, comment dan share seperti biasa ya. Share banyak-banyak. Alright, Kak Zaidah apa khabar? Baik, Alhamdulillah, Bel. Sibuk Kak Zaidah hari ni? Tak tahulah. Daripada pagi ke hulu kilir, tak habis-habis, tak siap-siap. Alright, ada ramai yang memberi salam. Assalamualaikum dan juga hai kepada Kak Zaidah. Ya, hai Tudus yang bagi hai. Okay, sorry ya, kita lambat sikit. Biasanya 2.30, hari ni kita terlambat setengah jam ya. Sebabkan sibuk nak menyediakan sibuk lah, bahan-bahan ya, dari pagi. Untuk menu episod yang ke-301. Dah 301 dah Kak Zaidah. Sekejap je ya. Masa terlalu pantas tanpa disedari. Betul. Kejam celik ya, dah 301 recipes yang saya dah beri ya. Kalau kata tak cukup tak tahulah tu. Dan yang pastinya bila dah ada 300 lebih mesti ada, at least mesti kenalah satu cuba kan. Alright, nanti kongsi dengan kita, okey? Kak Zaidah dah ramai dah ni, kita mulakan lah. Alright, okey. Jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Hari ni Kak Zaidah nak ajar buat roti ya. Roti tu yang lama sikit kita nak siapkannya ya. Okey, hari ni kita nak ajar pineapple twist bread ya, ataupun roti pintal nenas ya. Okey, bahan-bahan untuk roti pintal nenas kita ataupun pineapple twist bread kita. 400 grams tepung roti, high protein flour ya, tepung roti. 100 grams tepung gandum, 100 grams gula caster, 100 grams butter, apa lagi ya? 50 grams susu cair tin. Kak Zara pakai susu cair tin ya. Susu cair yang dalam tin. Okey. Kemudian 4 biji kuning telur. 10 grams bread improver. Bread improver ni, ya, bread improver macam ni ya. Dia macam cream style ya. Ni bread improver. Kita guna 10 grams bread softener, sorry. Mata tak nampak. Bread softener ya. Bread softener ya. 10 grams. Kemudian kita guna 5 grams garam. 2 grams bread improver. Bread improver dia macam tepung, macam serbuk ya. Ni bread improver. Kita guna 2 gram sahaja. Kemudian 175 grams air ais, air sejuk ya. 100 grams butter dan Kak Zara guna lebih kurang 1 tin nenas yang dalam tin. Kemudian potong kecil-kecil sikit lah ya. Ni dia, ditoast lah airnya. Okay, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk pineapple twist bread kita. 400 grams tepung roti, 100 grams tepung gandum, 100 grams gula caster, 50 grams susu cair tin. Ni dia, 50 gram susu cair tin. 80 grams kuning telur ataupun 4 biji kuning telur. 10 grams bread softener. 100 grams 1 gram tepung gandum dah sebut ya. Kemudian 5 grams garam. 2 grams bread improver. 100 grams butter dan yeast tak ada ya. Yeast 11 gram ya. 11 grams yeast, dry yeast. 1 paket Moripan. Ya, 11 grams yeast. Okey, dan nenas yang dalam tin perempuan potong kecil. Semua dah okey lah tu. Semua ada. This is Oh ni. Alright. Okey.
So nanti kita akan ulang lagi sekali bahan-bahan dia. Okey, now kita dah mula nak mengadun. Kak Zia dah pakai mixer ya hari ni. So kita masukkan dulu tepung roti kita. Untuk resepi ni ada method mixing pakai tangan? Biasa kalau roti macam ni, kalau pakai tangan dia lambat. Okey, so ya, kita pakai mixer lah ya. Okey, 400 gram tepung roti. Kita masukkan pula 100 gram tepung gandum. 100 gram gula kasta. Kita masuk juga ini bread improver ya, sebanyak 2 grams. Ya, 2 grams bread improver. Garam ni berapa gram? 5 grams garam. Okey, yang ini kita perlu pukul sebentar hingga dia rata je ya. Okey, kemudian kita masukkan air sejuk bersama dengan air susu cair. Masukkan juga kuning telur dalam bancuhan air ni. Okey, bila kita dah pukul rata, kena tuangkan bancuhan airnya tadi. Air sejuk bersama dengan susu cair dan kuning telur. Pukul lebih kurang 2 minit. Kita pukul selama 2 minit lebih kurang. Kemudian kita masukkan yeast. Kita perlu pukul selama 2 minit lagi. Okey, kemudian lepas 2 minit kita akan masukkan butter bersama dengan bread softener. Air sejuk tadi berapa Kak Zada? Air sejuk 175 gram air sejuk bersama dengan 50 gram susu cair tin dan 4 biji kuning telur. Okey, kita akan masukkan butter. Oh, ada yang tak kena ni ya. Yeastnya sekejap ya. Kita pukul sekejap. Yeastnya ada yang tak kena ni. Okey, kita akan masukkan butter ya. Masukkan butter yang sebanyak 100 gram. Dan bread softener sebanyak 10 gram tadi. Semua bahan-bahan bread softener, bread improver boleh dapat di kedai-kedai yang menjual bahan-bahan kuih ya, di bakery shop ya. Mana-mana bakery shop ada ni. Okey, kita perlu pukul adunan ni selama 12 minit. 12 minit ya. Kita kena time ya untuk selama 12 minit. Kita kena ikut masa. Ikut masa senang, pakai timer aja senang ya. Dengan speed yang sederhana ya. Medium speed. Okey, so kita biarkan dia selama 12 minit ya. Okey, kita ketepikan.
Ada garam ya, Aisha Abu Bakar. Ada garam. Ada. Garam sebanyak 5 grams. Garam dimasukkan dulu bersama dengan tepungnya ya. Tadi mula-mula sekali Kak Zara masukkan tepung. Tepung roti, tepung gandum, gula, garam bersama dengan bread improver. Ya, saya tak masukkan yeast ya, sebab yeast dia kalau boleh jangan kena garam ya, nanti dia mati ya. Yeast tu tak mau naik nanti. Ya. So, kita pukul 2 minit, kemudian masukkan telur bersama dengan susu cair dan air. Pukul lagi 2 minit, kemudian baru masukkan yeast. Okey, kita pukul lagi, kemudian baru kita masukkan butter bersama dengan bread softener. Ini kita kena pukul selama 12 minit sehingga dia kalis di bowl ataupun sehingga dia boleh ditarik lah ya. Okey, ini memang normal prosedur untuk kita membuat roti. Okey, ada apa-apa soalan Bel? So kita nak tunggu 12 minit ni lama juga ni. Ada ramai juga yang baru tune in. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, okay. Jadi ada soalan tanya sementara kita nak tunggu ni. Yang nak bertanya. Okay, ada Suryani Sarin. Selain buat roti nanas, Doh ni boleh tak buat roti lain? Boleh. Cuma dia sedap dengan nanas sebab dia ada lemak-lemak, sebab ada susu cair. Bila makan dengan nanas tu buat dia masam-masam lagi. Ya, dalam roti tu nanti ada nanas. Dia apa orang kata lemak, manis dan masam. Sedap ya roti ni. Okey, kita biarkan dia selama 12 minit. So sementara tu kita boleh tunjuk acuan. Kak Zara guna acuan ni, kalau perempuan ada acuan besar lagi cantik lah. Lebih elok. Saya hari ni saya buat 2 jenis acuan. Nanti yang saya dah ready tu saya tunjuk ya, saya buat loaf yang besar. Yang ni small loaf lah. Okey, acuannya Kak Zaidah dah grease kan dengan? Saya dah grease ya dengan butter ya. Alright, ada soalan. Assalamualaikum Kak Zaidah. Kalau tak letak bread softener ada beza? Okey, dia jadi aja yang sebenarnya. Cuma dia punya soft tu lah jadi lain sikit. Tak ada softener, tak ada improver, dia jadi roti ni. Even you buat dengan roti dengan tepung gandum saja pun jadi. Cuma tekstur dia akan a little bit lain. Masa dia panas-panas, dia akan memang lembut. Apa roti pun you buat, bila panas dia lembut. Tapi you tunggu lepas 1 hari. Kalau ada bread softener, ada improver, dia akan jadi lebih lembut daripada dengan yang you tak letak apa-apa. Kalau you makan panas-panas memang dia lembut. Ya, you pakai tepung gandum pun dia lembut. Cuma bila dia dah sejuk mungkin semalaman, roti you akan jadi keras. Kalau you tak letak softener dengan improver. Tu beza dia lah ya. Tak nak letak pun tak apa sebenarnya. Cuma kena makan panas-panas. Kalau makan sejuk memang dia akan jadi tekstur dia akan keras sikit lah. Compare tu you letak softener dengan improver. Lagi 7 minit lagi ya. Ada soalan? Saya tengah filter resepi yang dikongsikan oleh viewer kita untuk saya timkan. Kak Zara tolong scrape side dia supaya dia kita bantu dia sikit lah. Alright, saya dah filter. Alhamdulillah. Okey, saya dah pinkan daripada komen sis Ruby Baini. Katanya jika tiada bread improver dan bread softener boleh dicadangkan letak K-Fine ya Kak Zaidah. Untuk apa? K-Fine. Mungkinlah sekarang ni dah macam-macam ya. Saya pun ini yang resepi ni resepi lama ya. Saya tunjuk you all ya. Kertasnya dah kuning dah. Ini tahun 90-an dia resepi. Nampak tak? Ini kedai Kak Zaidah di Johor Bahru dulu. Kedai kek Zaidah. Ya. Still ada lagi resepi lama saya. Dah kuning dah. Nampak ya. So this is resepi tahun 90-an, early 90-an ya.
Okey, dan resepi ni Kak Zada belajar di Indonesia. Saya belajar di Jakarta. Ya, saya ambil kos roti di Jakarta tahun awal 90. Ya, so these are the recipe. Ini salah satu resepinya ya. Masih ada lagi kedai kek Zaidah di Johor Bahru ya. Okey. Jangan tanya pula kat sekarang kedai kek Zaidah kat mana ya? Dah tak ada saya tak ada kedai kek dah. Ini resepinya masih ada lagi ya. So saya mengajar resepi ni sewaktu saya mengajar di kedai kek saya dulu ya. Ini resepi lama. Sebab itu bila perempuan tanya produk yang kita tambah untuk dalam roti untuk zaman-zaman sekarang ni, waktu-waktu sekarang ni, macam tadi apa yang you sebut tadi tu, saya tak berapa familiar dengan bahan-bahan tu. Tapi bahan yang saya guna ni adalah yang masih sama lagi ya. Saya masih guna S500. Ya, masih guna. Sekarang ni masih guna resepi yang sama ya, bahan yang sama. Alright. Dia asal softener dengan improver tu sama je lah, cuma brand aja yang lain. Ya, dia ada tulis nanti kalau puan beli. Softener biasanya cream ya, dia berbentuk cream. Improver dia berbentuk powder. Tak kisahlah brand apa ya. Macam ni dia ada tulis S500. Ni S500 is improver. Okey. So tak kisahlah, janji dia tulis itu improver. Beralih mixer ni ya, sebab kita lajukan dia. Kak Zara bantu sikit bahagian-bahagian tepi tu ya, supaya dia merata lah. So jadi untuk speed dia Kak Zaidah medium to high ke? Medium ya. Kalau high nanti takut itulah bergerak mixernya. So medium to high ikut kepada anda ikut. punya Saya nak cepat ya. Mixer. Mixer. Kalau high takut dia terlampau laju, dia panas cepat ya. Nanti motornya rosak pula. Right. Ni Kak Zara nak cepat ni ya. Alright. 3 to 4 more minutes ya. Alright. Okay. Okay, mungkin masih ada lagi yang tertinggal untuk waktu kita bersiaran adalah setiap Isnin hingga Khamis jam 2.30 petang. Okay, so jadi tunggu tengok 2.30, antara 2.30 hingga pukul 3 lah. Kadang-kadang macam semalam dah hari ni kita bersiaran. Kita lambat sikit ya, lambat sikit sebab ada urusan yang kita perlu uruskan ya. So memang tak larilah antara 2.30 hingga jam 3 petang. So tengoklah, stay close dengan Simply Sugar Baking Studio dan juga Zaidah Ibrahim Food Studio. Okay. Alright, Kak Zaidah bila nak buat pecan pie? Nanti ya, pecan pie nanti ya. Nak cari kacang tu. Kita tak pergi bakery ya. Saya ni bahan-bahan yang ada di kedai yang saya buat ni ya. Saya tak pergi ke, nak cek pikan-pikan tu saya kena pergi cari tu. Okay, kita tunggu lagi dalam 2 minit, 3 minit lagi ya. Dah boleh diangkatlah. Okay, ada yang bertanya. Rakan-rakan yang di IG juga, I bet ramai yang baru tune in. Untuk hari ni menu kita adalah pineapple twist bread. Pineapple twist bread atau pineapple twist loaf boleh jugalah ya. Dia jenis roti yang besar. Cuma hari ni Kak Zada, sebab saya tak ada acu, sebab saya tak jual roti bel. Kita tak jual roti di kedai, jadi kita tak ada acuan khas untuk roti ya. So Kak Zara very limited saya punya acuan. So saya guna acuan yang kecil sikit ya. Kita ada juga acuan yang besar untuk kita guna buat roti ya. So perempuan boleh pilih. Saya ada kejap lagi saya akan tunjuk yang kita dah siap sebelum kita bakar ya. Alright, Orchid 9. Alhamdulillah hari ni saya masak rojak asma. Alhamdulillah menjadi sedap sangat. Terima kasih resepinya. Ya, sama-sama. Beralih sampai nak cepat. Ni kes paksa dia. Kita paksa dia suruh dia putar laju sikit. Okey, dah siap dah ya. Lagi 1-2 minit lagi lah. Alright, Carlos Hussein kata datang kedai selalu tutup. Bila agaknya buka? Kedai mana ya? Kedai mana? Kedai kita tak pernah tutup ya? Kedai kita tak ada, saya tak ada off day untuk kedai ya. Hari-hari kita buka pukul 9 pagi hingga 5 petang. Ya saya. Mungkin datang lepas pukul 5 kot. Mungkin tertinggal lah tu. Kita tutup pukul 5 ya. Dah cukup 12 minit. Nampak tak, dia licin dah tu. Can you see? Ya.
Ya, kalau nak check juga boleh check macam ni lah, tapi tak perlulah kalau dah 12 minit tu dah cukup lah. Boleh ditarik. Ya, nampak. Biasa kalau orang buat roti biasa macam ni lah method, dia akan tarik ya. Sampai dia boleh tarik sampai jarang. Ya. So, okay, so now ni dah ready. Kita perlu rehatkan dia ya. Selama 40 minit. Okay. Alright, Bel. Okay. There you go. Dough kita hari ni. Alright, okay. Untuk saiz acuan yang Kak Zaidah gunakan ni kecil je. Sebentar lagi kita akan bagi tahu saiznya yang sesuai untuk roti kita. Okay, kita akan keluarkan dan kita perlu uli sikit lagi dengan tangan lah. Perlu dikemaskan macam ni. Jadi bila dia naik tu, dia akan naik cantik ya. Alright. Nampak tu Bel? Okay. So gini, kita perlu rehatkan dia selama 40 hingga 50 minit. Hingga dia naik lah ya. So Kak Zaidah akan masukkan balik dalam. Ni kita akan tutup dengan plastik dan kita akan biarkan dia selama 40 hingga 50 minit. Tapi kita tak payah tunggu yang ni lah sebab saya dah siapkan ni. Kalau tidak nanti lama ya. Okey. Alright, ada soalan Sharifah Baimin Kak Zaidah. Selain nanas, buah apa lagi yang sesuai untuk resepi ni? Nak tahu coklat pun boleh. Buah apa ya? Buah yang dalam tin lah. Kalau peach semua dia berair sangat. Ya, letak je lah apa-apa. Okay, so kita akan tutup dengan plastik. Okay, sorry ya, saya betulkan kamera sebab kamera bergerak. Sorry. Nak tutup dengan kain pun boleh. Kak Zaidah tutup dengan plastik ya. Alright, Kak Zaidah gunakan cling wrap ya hari ni. Untuk nak proofkan nak proofkan roti kita ya. So kita perlu rehatkan dia, proofkan dia selama 40 to 50 minutes macam ni. Ya. So kita biarkan, kau dapat cari tempat-tempat yang panas sikit, suap. Panas sikit lah. Jadi dia cepat naik. Okay, sorry ya, saya betulkan kamera sekejap ya viewers. Okay, sorry. Macam tak nak gerak. Sabar ya, tenang ya. Gitu. Alright, okay, better. Okay, Assalamualaikum Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baru dapat join. Busy ke tu? Ada Din. Okay, rakan-rakan yang lain dah salin ke belum resepinya? Kalau terlepas, it's okay sebab Robi Baini di situ dah kongsikan bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan untuk menu hari ini. Jadi bolehlah tengok komen yang saya dah pinkan tu dan salin. Cari kertas dengan pen, cepat-cepat salin dan juga method yang Kak Zaidah buatkan untuk menu hari ni. Okey, ini yang saya dah rehatkan. Ya. There you go. Ini dah selesai ya, 40 hingga 50 minit. Kak Zaidah dah proofkan. Saya tempat potong roti. Cantik tu Kita tengok, kita dekat lagi. Woo. Gebu yos. Okey. Right. Gebu gebas. Okey, kita akan potong dia. Biasanya 250, 300, 400 gram pun boleh ya. So kita akan ikut saiz acuan yang kita nak guna lah. Kita akan buat 5 ya. Sebab acuan kita agak kecil. Okey, kita ada 5 kat sini.
Sedap bunyi dia. Gebu ya. Belum siap lagi tu. Roti ni sedap sangat. Warna dia pun kita tengok warna dia, kita tahu ya dia sedap. Yep. Okey, Kak Zada tak timbang, saya main agak ajalah. Okey, kalau nak niaga kena timbang, okey? Nak berniaga kena timbang lah ya. Ini kita nak makan sendiri, lebih kurang je lah. Okey, so kita akan canai dia. Dah lama Kak Zada tak buat roti, Bel. Masa berkedai kek dulu ya, lama ya. Saya dulu ada kedai kek di Johor Bahru. Masa tu memang kita buat awal 2000 lah yang terakhirnya kan. Yes. Saya dah buat roti. Pemotong lama roti. Sangat. Adalah dalam 20 tahun lebih dah ya, 20 tahun lebih dah, Bel. Lama sangat dah. Okey. Tak kekok jugalah, dah lama tak buat roti. Sebab kita kat rumah, nampaknya kalau Kak Zaida dah lama tak buat, dekat rumah pun tak buat. Kita Kak Zaida beli je lah Beli je. Alright, roti ni rasa tawar ke? Manis. Tadi ada gula ya. Kita dah letak Tapi gula. tak adalah manis sangat. Sedang-sedang aja. 100 gram gula caster Kak Zaida gunakan. Nampak tu. Lebih kurang macam ni lah. Ya, kita akan sapu butter kat dalam dia. Tu yang dia sedap nanti. Kita akan silit butter ya. Sedapnya. Belum siap lagi ni, dah sedap. Tolong buka oven. Belum siap lagi, dah sedap dah ni. Macam mana? Macam tu lah. Okay, nampak tu. Hari ni kita buat roti. Okay, so kita akan letakkan nanas. Okay, nampak tu? Kemudian kita akan potong. Okay. Dan kita akan twist dia. Macam ni. Okay. Lepas tu kita akan masukkan dia dalam loyang. Wow. Okay. Loyang agak tinggi. Messy. They look so messy. Messy is good. Tapi sedap tu nanti ya. Bila dia naik, bila you makan, nanti dalam roti tu dia ada apa tu? Nanas. Right. Ini klasik betul Kak Zaida resipi ni. Memang resipi lama ya, memang lama. Kak Zaida pun tunjuk tadi dengan you all kan resepinya. Dah kuning dah ya. Hari ni resipi kita adalah pineapple twist bread. Ni yang buat sedap ni, bila kita masak dia ada butter di dalam ni nanti. Melted butter sikit lah ya. Kalau you rasa nanas ni you nak potong kecil-kecil pun boleh. Tapi dia sedap macam ni baru you rasa butternya nanti. Nanasnya. Kalau kecil sangat macam, sebab kalau besar macam ni kan, kita rasalah chunk dia kita gigit dalam mulut kan. Okay. Kamaria Ali, salam Puan Zaida, boleh tak gunakan tepung roti? Kan Zaida gunakan tepung roti hari ni Tepung roti 400 gram tepung roti, 100 gram tepung gandum. Ya. Memang pakai tepung roti ya. Kalau tak ada nak pakai tepung gandum pun boleh. Cuma teksturnya akan tak sama. Kelihatan roti tu tak sama. Tepung gandum dia akan keras sikit. Okey. Okey, kita buat lagi. Dia
Dia nampak tak cantik tu, tapi dia dah masak nanti. Sedap ya roti ni. Roti memang gitu Kak Zaidah. Dia sebelum masak, dia kena messy. Kalau rupa dia tak messy kan, macam tak tempting lah gitu. Bukan roti lah namanya ya. Wow. Okey, kita. Kan, gebu kan? Memang gebu Yongs. Berapa inci loyang tu? Loyang ni 6. 6 kali 3. Ataupun 5 kali 3. Yes. Boleh tukar je. Nanti kejap lagi Kak Zara tunjuk you. Kak Zara guna loyang lain ya. Tak semestinya guna loyang macam ni. Loyang besar pun boleh. So ini kalau nak jual mungkin sesuai lah, sebab dia macam per serving Kak Saidah Satu-satu buku macam tu. Yep. Kalau kiraan harga, pastikan anda buat costingnya. Pastikan anda kira segala kos yang perlu dimasukkan. Okey, jangan tinggal satu pun. Dan kena survey harga semasa. Alright. Loyang kena sapu apa-apa ke, Puan? Kena ya, kena sapu butter di bahagian tepi dan bahagian bawah dan tepinya. Okay, macam hari ni Kak Zaidah sapukan Butter ya, di bahagian tepi dan bahagian bawahnya tu ya. Kena sapu, kalau tidak nanti dia melekat. Okey, ramai yang minta resepi untuk di Facebook. Kita dah pinkan komen di bawah tu. Okay, boleh tengok. Untuk rakan-rakan di IG, masih belum lagi saya tengok. Kita nak tengok juga komitmen you all kan. Sebab apa? Nak tahu sama ada anda fokus ke tak. Salin ke tak resepi yang Kak Zaidah dah kongsikan. Okay. Anyway, jangan risau. Sehabis sahaja siaran kita ni, kita akan siarkan resepi penuh untuk menu hari ni. Zaidah ni pun dah lama tak buat roti ya. Lama sangat-sangat. Yumzy, yumzy. Woo! Okay, one Looks more. so good Kak Zaidah. Yes. So yang ni kita kena proofkan juga Kena, ini kena proofkan dia lebih kurang lagi 40 minit. Ataupun perempuan nampak dia dah 2 kali naik lah. Kadang-kadang tengok juga tempat ya. Double the size. Kadang you punya kitchen panas ya. Kadang kitchen sejuk. Kitchen sejuk lambat sikit lah. Kak Zaidah, so let's say kalau macam kita nak cepatkan proofing tu, buka je kalau oven. kita spraykan air ke, is that a method yang sesuai? Tak, you buka je pintu oven. Buka oven, bukakan api. Bukakan, jadi dia ada panas. Dia kena panas je. Panas je dia naik lah. Kalau sejuk memang payah ya. Lambat. Yeast tu lambat bertindak. Kita lipat 2 je, kita tak gulung. Kita lipat 2 sahaja. Baru dia. So kita twistkan aja dia. Irama twist. Wow. Tengok tu rupa dia. Tu belum siap lagi. Saya dah tertelan dah elok ni. Dia bila dia siap, dia you gigit nenas ketul-ketul kat dalam tu yang sedap tu. Okey, kita kena proofkan dia about 40 minutes like that lah. Okey. Alright, Kak Zaidah, ada yang tanya boleh ke kita gunakan aluminium foil tu yang dah boleh. siap cup tu kan? Boleh. So kalau kita nak jual Serve senang sekali. Kak Zaidah. Senang. Terus jual sekali dengan aluminium foil tu. Tapi aluminium foil tu ada kena kira lah pula. Sebab dia mahal juga ya. Nak kalau yang besar-besar macam ni lah. Okey, Kak Zaidah dah panaskan oven suhu 170 hingga 180, depends on you punya oven ya. Api atas bawah. Saya nak ambil yang dah siap. Alright, okey, kita tunggu yang dah siap. Mana yang dah siap Kak Zaidah? Okey. Hari ni kamera goyang-goyang lagi. Tabah you all. Okey, kita tunggu. 180 hingga 180 darjah. Okey,
yang dah disediakan oleh Kak Zaidah, yang tu yang besar sedikit. Okey, resepi Kak Zaidah saya buat alhamdulillah menjadi kek sarang semutnya. Alhamdulillah, Zah Bakers. Congratulations. Nanti dah kongsi dengan kita ke Zah Bakers? Resultnya, thanks so much kerana sudi mencuba resepi Kak Zaidah. Berapa umur rolling pin tu? Soalan cukup mas. Sekejap lagi tanya Kak Zaidah. Kak Zaidah masuk belakang sekejap. Tengokkan hasil yang Kak Zaidah proofkan tadi awal untuk anda semua. Kalau kita nak tunggu yang ini, kalau yang ini mengambil masa yang lama, lagi 40 minit untuk kita boleh bakarkan dia. Kenapa tu? Kita dah nampak dah tu. Isha Abu Bakar, kenapa tu? Aduh, dah 3 kali tanya. Mananya soalan ya? Sebab kita banyak soalan. Jadi komen lagi, okey? Jangan berputus asa. Usaha dan kejayaan. Okey, Umi Nur, must try. Nampak sedap ni. Tak pernah makan roti ni. Kan? Okey. Kak Zana dah yang ini Kak Zana buat 2. Saya buat 2 ya. Nampak tak? Satu adunan tu saya bagi 2. Saya pakai loyang yang besar, acuan yang besar, ya. So terpulang kepada perempuan. Perempuan nak buat besar ke, nak buat kecil, tak ada masalah. Okey. So kita nak glaze atasnya. Kita ambil kuning telur sedikit. Kita campurkan bersama dengan sedikit susu cair sebelum kita bakar dia. So egg wash. Ya. Kita perlu letak egg wash je lah. Kita nak dia nampak apa, golden brown tu Bila kita bakar dia tu, dia lebih senang nak dapat warna golden brown. Okey. Bila kita letak telur ni nanti akan melekat lah. Okey, kita akan bakar ya. Wow. Kak Zara akan bakar di oven di belakang ya. Sebab oven ni dia tak berapa cantik ya. Yang depan ni saya akan bakar di oven saya di belakang ya. Alright, ni 2. Ini saya buat 5, yang ini saya buat 2. Okay, bakar dalam oven berapa lama Kak Zaidah dan suhunya? Suhunya 170, bakar lebih kurang dalam setengah jam. Alright. So yang ini kita proofkan dia about 40 to 50 minutes. Yang ni lagi yang 5 yang Kak Zaidah bahagikan. Yang tadi tu Kak Zaidah bagi 2 je. Okey, saya nampak ada banyak soalan yang bertanya kalau nak bertukarkan nak tukarkan nanas tu kepada buah yang lain. Okey, hang in there. Alright. Kenapa? Aduh, lambat baru masuk, baru balik. It's okay my dear. Hang in there. Alright, ada yang tanya kalau pakai susu kotak boleh tak chef? Boleh ajalah. Alright, ada banyak soalan yang tanya Kak Zaidah. Buah nanas ni kalau nak tukar kepada prune boleh ke? Ada yang nak tukar kepada strawberry boleh strawberry ke? Tak boleh. Strawberry tak boleh ya. Strawberry dia fresh tak boleh. Bukan tak boleh apa, dia cepat nanti dia berkulat ya. Takut dia berkulat cepat ya. So kalau prune boleh ya. Any preserved fruits boleh. Prune, nanas dalam tin. Kalau peach dia terlampau lembek. Ya. Macam itulah. Alright, tadi Kak Zaidah ke dapur ada yang rambutan tanya. Boleh. Rambutan boleh. Yelah rambutan yang tin tin tu. lah. Lychee tin boleh. Lychee pun boleh, tapi kena toast dulu air dia ya. Kita kena bagi dia betul-betul. Ada basah, dia maksudnya dia macam damp lah. Dia tak adalah basah yang berliquid tu. Ya. Cuma kalau you pakai nanas, dia manik, dia masam tu yang sedap tu. Ya. Okay, the whole idea of this break pun namanya pun nanas ya. Okay. Anyway, Kak Zaidah, Kak Zaidah masuk dapur tadi, ada yang tanya, rolling pin Kak Zaidah tu usia dia dah berapa lama? Ni. Ni lama ni. Saya daripada Johor Bahru. Saya duduk KL aja, duduk Selangor aja dah 18-20 tahun. Ni daripada Johor Bahru. So you just imagine lah, 20 lebih 30 tahun kot ni. Warna pun dah hitam. Tapi nasib baik dia still
functioning lah dia punya rolling ni ha. Memang solid je, nampak cantik. I mean hitam dah. You nak dapat klasik hitam lah, macam ni vintage. maksudnya dia dah lama ya. Dia kalau beli-beli pun dia warna kayu ya. Ni dah lama ni. Ya. Sebab sekarang pun bukan jarang, susah kita nak jumpa rolling pin yang solid macam ni, Kak Dia Zaida. berat ni. Ya, so kalau you nak guna dia senang, dia tidak perlu you pressure terlalu kuat. Dia sendiri dah berat ya. Alright, Soundwinder Core tanya, can we use raisins? Resin also boleh. Ya, resin boleh. Ya. Sebab dia tak basah. Okay, Isha Abu Bakar, this is the last question. There you last go. question. See, inilah rezekinya. Sebab tadi dia kata dah kata banyak kali dia ya ke? tanya. Ya. Itulah orang kata rezeki tak salah alamat ya. Sorry, Alright, mungkin tak sebentar nampak ya. Okey, apa dia soalannya? Alright, Kak Zaida. Soalannya adalah Yes. boleh tukar wholemeal flour dari tepung gandum? Oh, wholemeal flour lain ya. Wholemeal flour resepi dia lain. Ya. Wholemeal flour dia lain sikit. Dia agak berderai that one is for wholemeal bread, dia different. Wholemeal bread dia punya timbangan dia tak sama ya. Dia wholemeal bread ni dia tak ada butter rasanya dalam adunan dia. Saya dah lupa tapi saya pun ada juga resepi yang menggunakan wholemeal flour ya. Alright. Okay, Vijaya Kumari, Vegada Salam. Yes. Can I replace milk for eggs? Milk for egg? Vegan lah. Kita Milk? nak Oh, for egg. nak replacekan eggs to milk. Boleh lah ya. Sebab But, vegan you try kan? first sebab dia punya sukatan timbangan dia. Ya, maybe 80 grams of egg yolk gantikan dengan 80 grams. Tapi dia punya soft jadi lain sikit lah ya. But you can try. You still can try ya. Just buat half recipe first ya. So you tengok the texture. For the egg tadi 4 biji telur is 80 grams ya. So maybe if you nak tukar to susu about that lah ya, about 80 grams like that lah. Ya. Right? But try dulu half recipe. Jangan buat satu. Takut nanti dia lembik ke ya. Kalau dia terlembik sebab air dengan telur tak sama. Walaupun dia timbangan dia sama, but dia punya cair tu tak sama ya. So if maybe dia akan jadi terlembik sikit, you just add a little bit of tepung roti inside ya, supaya dia tak lembik. Kalau lembik pun susah dia nak naik nanti ya. Right. Kalau tak campur susu cair boleh ke? Sebab yang ini dia memang manis dan lemak ya. So kalau tak susu cair tak sedap nanti. Susu cair. Okey, sekarang ni Kak Zaida nak buat something yang biasanya kedai-kedai bakery yang buat ni ya. Saya dulu bakery saya memang roti saya kita akan sapu ni selepas masak. Selepas rotinya masak. Normally you all sapu butter saja kan lepas masak ataupun sapu margarine. Okey, Kak Zaida nak tunjuk cara. Ini masa saya berkedai kek dulu lah ya. Saya masak gula bersama air. Kita buat sugar syrup. Susah nak sebut sugar syrup. Sugar syrup ya, gula agak-agak je lah gula bersama dengan air, didihkan hingga gula larut. Kemudian kita akan masukkan mayonis. Panas-panas kita akan masukkan mayonis. Jadi bila roti kita dah masak tu, kita akan sapu ataupun kita akan glaze dia dengan air gula tu. Jadi roti you akan stay berkilat dan lembut. Ya. So kita akan buat sementara kita nak tunggu roti kita dalam oven tu masak ya. Okey, saya akan ambil air sekejap. Alright. Okay, hang in there ya. I tengok ada few soalan lagi. Okay. Salam Bel, guna bread maker boleh ke? Boleh lah, nama pun dah bread maker. Boleh Kak Zaida. Right, okay. Ada lagi soalan? Yeah, thanks for sharing. You are most welcome. Okay, telur Kak Zaida gunakan untuk hari ni grade apa ya? You timbang 80 grams. Sebab egg kita perlukan 80 grams. sukatan ya, 80 grams. Kak Zaida tadi pakai A ya, pakai A. So lebih kurang dalam 4 biji kuning telur. Kalau sekiranya you tak ada A, you ada B, you kena timbang sampai dapat 80 grams ya. Okey, ni Kak Zaida nak masak untuk kita nak buat glaze di bahagian atasnya.
Okey, ni air. Ya, air, kemudian kita masukkan gula. Kita jadikan dia sirap ya. Ataupun air gula lah, air gula. Agak-agak lah gulanya. Kita perlu masak dia hingga gula ni larut. Alright, Kak Saidah ada soalan, guna yeast boleh ke? Yeast? Yeast basah, sorry. Yeast basah kena timbang pula berapa ya. Pakai instant yeast sajalah. Instant yeast satu paket je senang, Moripan tu ya. Kalau you nak pakai fresh yeast, nak kena timbang pula fresh yeast berapa ya. Pakai instant yeast saja. Instant yeast tu paling senang. Yeast basah tu susah nak dapat. Compare tu yeast kering ya. Yeast kering kedai mamak pun ada. Okey, kita masak gula. Air gula ya. Agak-agak lah lebih kurang dalam airnya lebih kurang berapa ni? Airnya lebih kurang 150 gram, gulanya lebih kurang dalam 50 gram macam itulah. Ya, kita masak jadikan dia air gula. Boleh mention date setiap kali bersiaran puan, thank you. Sorry my dear Nur Aini Osman. Yelah, kadang-kadang kita ada urusan yang tak dapat dielakkan. Kak Zaidah pun bukan urusan apa. Urusan saya nak menyediakan macam hari ni saya kena buat 3 adonan. Ya, untuk nak naikkan, untuk nak bagi naik sebelum kita buat, dan untuk saya buat tadi. So I kena buat 3 kali. So you just imagine macam mana saya nak tepatkan time-nya ya puan. Ya, kita kena, saya kalau boleh nak bagi yang terbaik, yang paling senang, tetapi ada macam ni saya terpaksa buat 3 adonan, which is time dia tu agak kadang-kadang agak lari sikit lah ya. Time consuming. Kita bukan kat TV. Kalau kat TV je kena sharp. Okey, dia dah mendidih, maksudnya dia dah cukup panas ya. Waktu dia tengah panas ni, perempuan kena masukkan mayonis. Kak Zaidah dah matikan api ya? Dah, saya dah matikan api ya. So kita akan masukkan mayonis lebih kurang dalam 1 sudu makan. Ini ramai yang tak tahu method ni ya. Bakery sekarang pun dah tak buat dah ni. Nampak tu, kita masuk mayonis waktu dia tengah panas. So nanti mayonis ni akan cair. So kita tak masak lah mayonis ni. Tak, dia kena air panas tu dia cair. Nampak tu. Ya. So nanti bila roti kita dah masak, kalau perempuan ada kedai kek ke ataupun you buat roti banyak, perempuan buat ni dalam satu bekas besar. Lepas tu simpan dalam fridge. Ya, jadi nanti bila nak roti you dah masak, you aja ambil ni pakai bros dan you sapu aja atas roti you. Nanti roti you akan lembut dan dia akan berkilat. Mayonis ni akan membuat dia kilat. Lembut tu daripada air gula tu. Dia akan stay lama sikit lah. Kalau you sapu butter, dia permulaannya tu dia akan nampak berkilat. Tetapi nanti makin dah lama dia akan pudar. Dia akan jadi macam roti kering lah ya. So kalau macam guna method ni, dia akan stay nice roti you. Dia akan lembut ya. Okey, mungkin ni boleh perempuan guna untuk yang mana berniaga roti tu kan. Kita tunggu dia sejuk lah sementara kita nak tunggu roti kita masak. Alright Kak Zaidah. Yes. Ada yang tanya air tu berapa banyak? Air ni Kak Zaidah lebih kurang dalam 100-150 air. Kemudian saya guna lebih kurang dalam 50 gram gula, 1 sudu makan mayonis. Didihkan dulu, bagi panas, baru mayonis dia boleh cair. Alright. Alright. Wah, tips yang berguna, thank you. Sebab saya meroti tiap-tiap hari. Yes, yang meroti selalunya sapu butter je ya, ataupun margarine. Yes. On top. So boleh, tak ada masalah, boleh juga. Cuma kalau perempuan guna ni lagi murah belanja. It's okay my dear. Yes. Regarding the date, kita faham kan. Tak apa, semua hari-hari memang you kena stay close dengan Simply Sugar Baking Studio dan juga Zaidah Ibrahim Food Studio. Jika ada apa-apa hal, kita akan mention semua di social media platform kita ya. So jadi kalau nak tahu hari ni ada ke tak ada, stay close with us, okay?
Alright, Azimah Rahim, syukur banyak-banyak. Banyak yang Puan Zaidah dah turunkan ilmu untuk kita. Mahal tu tak terbalas. Doakanlah yang baik-baik untuk Kak Zaidah and team. Jadi kita boleh teruskan lagi dengan pelbagai jenis menu. Ya Kak Zaidah. Betul tu. Oji Ahmad. Wah, dapat tips yang sangat berguna hari ni. Thank you Kak Zaidah, nanti saya try. Try yang sapu atas roti ni ya. Ini actually yang mengajar Kak Zaidah ni siapa tahu? Yang mengajar ni ialah bakery, Chinese bakery. Dia yang beritahu saya tips ni. Masa saya belajar pun cikgu pun tak ada ajar ni sebenarnya. Tapi bila kita berkawan dengan bakers, so dia yang ajar. Ya, dia ajar macam mana nak bagi cantik di bahagian atas roti kita. Ini ramai yang tak tahu. Shining nampak. Shining dia jadi soft. Tempting. Sebab dia air gula, jadi dia jadi lembut nanti atas rotinya tu. Dia tak keras ya. Yalah, selalunya bila kita bakar tu atas dia kering atas dia kering. Itu yang you kena sapu butter ataupun margarine ataupun sapu butter ya. So tapi dia tak tahan. Dia tak akan bertahan macam untuk 2 hari dia tak tahan ya. 1 hari lebih pun tak tahan ya. Dia akan keras roti you. So kalau you cuba guna sapu ni, apa dia? Nak tulis untuk apa tadi? 150 gram air, 50 gram gula. Gula lebih sikit pun tak apa. Dia jadi nanti cantik shining ya. Mayonnaise 1 tablespoon. Ya. Okey, teruskan Kak Zaidah, minta maaf. Okey, apa tadi dah berhenti lupa dah. Ya. So you guna cara ni, cuba ya. Kalau you tak suka tak apa, tak ada masalah. Cuma kalau kita buat roti yang banyak, kalau you buat ni senang. You buat dia satu bekas besar tu, simpan dalam fridge. Bila roti you dah masak tu, you just sapu pada panas atas roti. Dia akan cantik kilat ya. Alright. Dan Taib kata Kak Zaidah is awesome with all her tips, techniques, and she never fail to give her best in her cooking show. Thanks so much Kak Zaidah and Bella. Love you both. May Allah bless both of you always. Amin. Thank you so much for the doa. Back to you Dan Taib. Thank you so much for the wonderful prayer and the rest of you too. Yes. Okay, Yang Johan Lee, very good tips Puan Zaidah. Respect from Singapore. Thank you so much ya. Okay, kita ada banyak masa ni sekarang sementara nak tunggu roti. Support dengan kita tanpa ada you all, tak ada juga kita di sini ya. Kak Zaidah pun tak ada orang nak tengok, Kak Zaidah pun malas juga nak mengajar ni. Ya, since ramai yang berminat, so the ideas come from you all ya. Ideas dia banyak. Kadang-kadang kita lupa ya apa yang kita tahu buat, kita lupa ya. So but if you keep on tonton, Kak Zaidah akan the ideas will come. So insyaAllah kita akan kongsi pelbagai lagi Kak Zaidah. Dah 300 dah ni, dah 301. Masih banyak lagi yang saya nak kongsi. Banyak ya. Macam rasa macam cuma tenaga je tak. Kalau boleh satu hari satu nak mengajar banyak lah kali ya, tapi tenaga je tak cukup. Satu episod contohlah ni, hari ni contohlah kita letaklah hari ni tajuknya roti. Memang tak satulah resepi. Kak Zaidah mesti nak kongsi lebih daripada satu resepi. Banyak, saya ada banyak resepi. Saya pergi ke Jakarta tahun awal 90-an sebelum saya buka bakery. Saya belajar roti, kalau you dengar you pun takut. Saya belajar bakery 100 lebih jenis roti. Bayangkan. Masya Allah. Berapa lama tu Kak Zaidah? 10 hari. Saya punya kos 10 hari. Hari-hari bawa balik satu kotak 14 kali 14 inci penuh roti. Hari-hari bawa balik ke hotel. Sampai tak boleh makan, kita bagi tu budak-budak di hotel di Jakarta ya. Punya banyaknya roti. Sampai Masya Allah, itu dah kata ilmu ya. Banyak, you sebut je, you name it. Apa roti yang saya tak belajar. Semua saya dah belajar ya. Alright, Princess Virgo. Lama dah tak nampak. Katanya saya mahu tuntut Kak Zaidah ni. Katanya saya masih tunggu chiffon pandan cake dari 2019. Macam mana tu Kak Zaidah? Chiffon tu saya memikirkan seoven. Yang mana saya boleh buat ringkas, saya cuba ya, insya-Allah. Chiffon pun saya ada banyak jenis chiffon. Princess Virgo lama you tunggu. Hang in there ya my dear. Cuma chiffon, Kak Zaidah punya resepi chiffon saya pakai softer serve lah. Payah nak cari dah. Tak apa, Kak Zaidah pun memang tengah mencari kan Kak Zaidah. Lama tau, setahun tau Kak Zaidah cari, tak jumpa yos. Okay, kalau ada siapa yang pernah resepi jumpa, saya cerita lah ya. Memang selalu nak guna cari. Rasa macam saya pandai buat, tapi cari-cari tak jumpa. Memang tak boleh masuk dalam kepala ya. Memang tak boleh ingat. Kita still kena refer tu recipes ya, dalam kertas. Saya macam ni hari ni. Kalau you tengok Kak Zaidah punya resepi ni kuning dah ya kertasnya. But still I keep dalam file ya. Ni masih ada lagi nama kedai kek saya tu, kedai kek Zaidah tu.
di Johor Bahru ya, di Bandar Baru Uda. Ini tahun 90-an ya. Ya, ramai yang doakan untuk Kak Zaidah ya. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Terima kasih banyak for the Alright, okay. Yes. Anyway, Noi Cupcakes kata wow 10 hari banyak ilmu baking puan ni. Saya belajar roti sahaja. Daripada hari. day 1 sampai day 10 tu roti hari-hari. Sampai tak payah belajar dah, tengok aja cikgu tu buat. Praktikal dah tak payah dah. Sebab basic dah ada. Basic dah ada. Cuma kita nakkan some ideas lah. Sebelum saya buka kedai kek dulu ya. Jauh saya menuntut nak belajar nak buka kedai kek tu. Ya, ya. Banyak ya, you name it, apa roti yang saya tak belajar. Tapi saya belajar di Jakarta. Alright, Naslina kata Bel, boleh ajar talam roti please Kak Zaidah. Alright, okay. Alright, okay. Tadi saya kenapa check. saya check dulu sound. jangan terputus sudah. Jangan. Dia selalu mengagam ni ya. Menggigil Sound sis. kita selalu mengagam. Menggigil sis kalau sound tak ada. Oh, Okay. dah ada. Tak Dah putus, ada, tak putus. Cantik Kak Okay, Zaidah. so yang bertanya tadi kenapa saya belajar di Jakarta, itu tahun 80-an ya, 80-an 90-an. Saya banyak berguru di Jakarta ya, bersama dengan Pak Hadi Tuendi ya. Pasalnya sebab waktu tu di Malaysia kita susah nak dapat classes untuk kita nak menuntut ilmu ya. So kita kena pergi keluar. Tapi you all sekarang dah bersyukur si beramat. You tak payah pergi keluar. Orang luar pula datang ke sini. Ya, orang luar datang ke Malaysia mencari cikgu-cikgu di Malaysia. So you are beruntung sangat. You tak payah keluar modal besar untuk nak menuntut ilmu. Seperti sekarang ni Kak Zaidah bagi percuma lagi. Hanya buka aja dan salin aje lah. Cute. Kan? Alright, ya dah ada rezeki suara. Masing-masing. Betul, rezeki masing-masing. Ya. Ilmunya di mana-mana. Masa saya dulu nak cari rezeki tu, ya Allah susahnya, ya Rabbi. Dengan anak kecil-kecil, kita kena tinggal anak ya. And then travel tak macam sekarang ya. Sekarang semua dah ada budget, budget flight. Dulu tak ada. Ya, dulu mana ada. Tak ada. Semua kita kena naik semua yang mahal-mahal lah. Tapi pasal nak menuntut ilmu, alhamdulillah ilmunya sampai sekarang kita berkat. kita boleh kongsi lagi. Alhamdulillah. Dan juga Kak Zaidah, harapnya dengan Kak Zaidah kongsikan ni berkat sama-sama yang sedang menuntut pun menimba dan you all ilmu. pun boleh share juga Pelbagai jenis menu dan resepi daripada Kak Zaidah. banyak lagi to go ya. Walaupun dah 301 macam orang kata dah banyak dah tu, tapi masih banyak lagi yang saya belum kongsi. Ya, insya-Allah saya akan ketengahkan satu-satu ya. Doakan saya sihat. Okey, saya nak check dulu Bel apa yang terjadi dalam oven kita kat sana. Oven ni saya tak boleh bakar ya, dia tak cantik. Saya kena bakar oven saya di belakang ya. So nanti saya tunjuk saya pergi tengok sekejap. Sementara tu Bel tolong jawabkan apa-apa yang bertanya. Sekejap ya. Yes, saya hanya saya cuba jawab soalan-soalan yang saya mampu jawab ya. Hang in there. Alright, Salio, bila hendak buat donat yang macam mana tu? Donat yang ada ring kat tengah tu ke? Sebab kalau donat ada yang Kak Zaidah dah kongsikan ya.
donat kacang. Okay, WhatsApp Team Admin untuk dapatkan episod yang keberapa. Okay, boleh salio. Kalau donat yang tengah tu kosong tu, maksudnya macam ring tu kan, donat ring tu, yang tu belum lagi. Okay, hang in there. Alright, ada lagi ke? Katanya thank you Puan Zaida dapat ajar cara glaze yang tak pernah tahu selama ni. Saya biasa buat glaze dengan margarine, butter atau telur kuning sahaja. Yes, yang ini method yang baru untuk you all ya, yang masih belum tahu. So inilah dia. Yang Kak Zaidah dah panaskan air bersama gula dan mayonnaise. Katanya untuk lembutkan bahagian atas, okay, kita washkan dekat atas bread tu, dia lembut disebabkan ada gula. Dan Kak Zaidah, apa gunanya ada mayonnaise ni Kak Zaidah? Okey, mayonnaise ni untuk mengilatkan dia. Dia kan mayonnaise kan dia macam oily sikit ya. So when you kena dengan gula, dia akan jadi kilat ya. Perempuan boleh cuba yang mana berniaga roti, yang berniaga banyak roti yang banyak. Kalau setakat nak berniaga, nak makan macam ni tak payah pun tak apa. Select butter pun dah okey lah sebab you akan makan terus ya. Kalau ini cerita kalau you nak berniaga, you ada bakery, you nak supply roti kat mana-mana. Kalau you pakai butter quite a lot untuk nak sapu di bahagian atas. So kalau you guna method ni, dia lebih murah belanja lah. Kan sebab air gula je dengan mayonnaise ya. Ni boleh buat awal, you simpan dalam Tupperware dan you simpan dalam fridge. So nak guna je, you just keluarkan daripada fridge and then you just apply pada roti panas-panas. Ekonomi dan sangat memberansangkan hasilnya. Roti you jadi lembut ya, cuba. Ya. Alright Kak Zaidah, jadi Kak Zaidah dah kongsikan mana Kak Zaidah tuntut ilmu Kak Zaidah, berapa lama dah Kak Zaidah, dan so the point here is apa yang membuatkan Kak Zaidah nak mengajar tu Kak Zaidah in the first place? Oh, ya Bel. Nak mengajar ni dah lama sebab saya memang mengajar lama Bel. Daripada tahun 80-an tu saya dah start mengajar ya. So mengajar tu dah memang bukan baru-baru ni ya. Daripada tahun 80-an saya dah start mengajar. Saya buat kuih, saya mengajar. Saya buat kuih, saya mengajar. Tu je lah kerja je. So rasanya memang tak ada sebab apalah. Sebab memang dari awal saya dah mengajar. Seronok Kak Zaidah mengajar ni. Lah. Bukan senang sebab mengajar ni memang memerlukan kesabaran yang tinggi. Bila kita nak orang mengajar, yang sabar je boleh mengajar ni ya. Sebab kita berdepan dengan berbagai-bagai ragam. Ya. Berbagai-bagai ragam. Kita pun tak perfect ya. Saya pun taklah semua saya pandai ya. Cuma apa yang saya tahu tu kita bolehlah kongsi. Kan. For those yang new, yang nak cuba-cuba, sebab in baking, apa yang kita masak, apa yang kita bakar, apa yang kita buat, kita boleh menjana pendapatan tau. Kalau you tengok sekarang ni, waktu sekarang ni, bisnes yang paling senang ialah bisnes makan ni sekarang. Makan orang akan cari. Ya, susah macam mana pun makan tetap orang akan cari makan ya. So tidak rugi kalau perempuan belajar masak. Tak rugi ya. Memang makanan adalah necessity. Walaupun you tak pandai, walaupun you tak suka, tetapi kalau benda tu boleh membantu you dari segi ekonomi, rasanya yang tak suka akan jadi suka. Siapa yang tak suka duit? Tak ada. Semua suka duit. You nak keluar pun you nak kena pakai duit sekarang. So you kena berniaga. So berniaga dari rumah ialah berniaga makan yang paling senang. Tak payah nak buka restoran lah. Sekarang ni kalau buka restoran agak susah ya. Customer tak boleh masuk. Kita nak kena bayar api air, rumah pula sewa. Kalau beli rumah kedai dah nak kena bayar kat bank. Jadi banyak cerita. Jadi kalau buat dari rumah kira senang ya, senang. Banyak kos yang you boleh jimat. Yeah. So jadi dengan perkongsian Kak Zaidah ni sesuai lah kepada siapa viewers kita ataupun yang mana-mana di luar sana yang affected dengan PKP. Waktu PKP sekarang ni memang ramai ya yang affected dengan ekonomi yang tidak stabil sekarang ni. Jadi takut ya kita. Mungkin Kak Zaidah boleh kongsikan sedikit sama kita nak tunggu roti kan. Kak Zaidah kongsikan. Kak Zaidah kenapa tahu sementara nak tunggu roti. Saya dah 3 kali buat. So saya tak ada yang saya dah siapkan. Jadi kita kena tunggu yang saya buat tadi. So kalau perempuan nak tunggu, kalau tidak kita boleh sambung kemudian pun tak apa. Saya tengah bakar, tinggal lagi dalam 10 minit ya. So kita boleh berkongsi pengalaman apa.
Sementara nak tunggu roti kita masak lah. Right. Ya, Yang alright. berbalik kepada PKP yang saya mentionkan tadi, Kak Zaidah, mungkin Kak Zaidah boleh kongsikan tips serba sedikit macam mana untuk nak survive kalau kita boleh berniaga dalam keadaan ekonomi yang tak stabil ni dengan memasak. Kalau macam Kak Zaidah dah sharekan tadi, memasak di rumah, mungkin ada cara-cara lain lagi yang Kak Zaidah boleh kongsikan dengan viewers kita. Masak dari rumah ataupun boleh jadi kalau kita tak sempat nak masak, kita ambil masakan orang, kita jual. Itu salah satu cara untuk nak jana pendapatan. Walaupun sikit, tapi kalau dah jadi banyak, dia akan jadi banyak. Ya. Maksudnya perempuan tak payah masak, ambil masakan orang, perempuan jual. Sebab rezeki memang tak salah alamat. Tak semestinya kawan-kawan tu kawan you, ya. So itu salah satu cara lah, ya. Tapi yang paling senang nak berniaga waktu sekarang ialah berniaga makanan. Semua orang akan cari makan, Bel, ya. Ya, mungkin kita besarkan dalam community, contohnya ada yang berpeluang untuk keluarkan produk tapi kita tidak berpeluang. Apa salahnya kalau kita kembangkan dalam satu community, dalam satu produk tu, mungkin kita boleh kongsi dengan mereka, jadi kongsi rezeki. And then waktu sekarang ni memang you kena kerja, you kena buat extra work. Ya. Kalau you tak nak buat, you ambil produk orang dan you sell. You dapat keuntungan dekat situ. And then memanglah untungnya tak sebanyak mana, ya, tetapi dari sikit tu bila dikumpul akan jadi banyak. Betul. Yang pastinya kena rajin dan konsisten, orang kata. Konsisten. And then saya beli yang awak punya, awak beli yang saya punya. Jadi benda tu berpusing, ekonomi kita akan bergerak. Betul. Jadi kita pun dapat membantulah, ya. Itu yang paling penting. Betul. Yes. Thank you so much, Kak Zaidah. Alright, kita tak siap lagi. Alright, Nurani, roti canai Kak Zaidah ada kongsi resepi tak? Ada, roti canai dah. Roti canai untuk resepi yang keberapa, nak tahu episod yang keberapa, boleh buka. Ini anda di Facebook, ya, yang sedang menonton di Facebook, boleh ke album Jom Masak dengan Kak Zaidah, cari gambar, turun ke bawah, scroll ke bawah. Cari gambar roti canai, ada di situ. Siap, ada sambal masih ni ramai, lagi. Bel. Masih ramai yang bertanya Kak Zaidah macam mana nak cari resepi Kak Zaidah. Bel tolong terangkan, Bel, sebab ada yang message saya, ya. Masih ramai lagi, Kak Zaidah, saya nak resepi ni, saya nak cari tak jumpa. So macam mana, Bel, nak cari resepi-resepinya? Okey, sebab ada 300 dua dah banyak, cara, ya. Ada dua cara sekarang ni, alhamdulillah ada extended version sebab Facebook menolong kita juga. Okey, yang pertama, anda perlu pergi ke feature photos, kemudian cari album #Jom Masak dengan Kak Zaidah. Ini ulangan lagi, ya, yang sama, ya. Okey, cari album Jom Masak dengan Kak Zaidah. Di situ ada semua resepi daripada episod yang pertama hinggalah episod yang semalam. Okey, jadi kat situ ada juga kita sediakan pautan ataupun link untuk anda tengok cara yang penuh, sebab kat situ hanya gambar dan bahan-bahan ataupun resepi penuh untuk menu berkenaan. Kemudian itu yang pertama, ya. Untuk yang kedua, caranya anda hanya perlu pergi feature live. Okey, live ni ada agak campur sedikit lah sebab kita ada buat beberapa live, tetapi di situ ada juga setiap live ataupun siaran yang kita dah siarkan daripada episod yang pertama hinggalah hari ini. Okey, jadi anda scroll saja sebab kat situ ada title. Jadi contohnya kalau anda nak tengok tak terfikir ni nak cuba buat kuih bom, kan? Search, kita scroll, tiba-tiba nampak ada kuih bom. Yes, kuih bom resepi Kak Zaidah dah kongsikan, ya, untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Jadi semuanya ada di situ. Alright, clear tak pencerahan saya? Harapnya clear, ya. Ada dua cara untuk cari menu ataupun resepi daripada episod yang pertama hinggalah hari ini. Okey, harapnya anda dapat, ya, informasi berkenaan. Tapi mesti akan ada yang akan tanya lagi. Cari lagi. Tak apalah, kita akan cakap dari masa ke semasa. Yes. Macam mana Kak Zaidah? Apa perkembangan roti Kak Zaidah dekat apa tu? Sekejap, ya, sekejap. Alright. Ada apa-apa lagi pertanyaan yang saya boleh jawab? Sekejap saya check dulu, ya. Alright, I rasa semua ni dah tak sabar nak tunggu resultnya Kak Zaidah. Betul. Okey. Alright, jangan risau siapa yang tertinggal, yang baru tune in bersama kita sekarang ni. Kita memang dah di penghujung siaran, tetapi alright, okey.
Sebentar lagi kita akan siapkan video live ni. So jangan risau. Ya, Sharifah Nur Ashikin, Bella, buku resepi tak siap lagi ke? Belum. Okey. Ramai yang bertanyakan untuk buku resepi Kak Zaida. Hang in there. Kita buat step by step, okey? InsyaAllah siap aja kita akan wawarkan kepada anda di social media platform kita. Kari pak pusing Kak Zaida sudah ajar, betul. Siapa yang tanya tu? Saya nak Puan Zaida tolong cara buat kari pak pusing, boleh? Ya, kari pak pusing ataupun kari pak pusar dah kita kongsikan dalam program Jom Masak Kak Zaida ni Alright, thank you so much Sharifah Baimin ya. Sharifah Baimin reply kan. Thank you so much. Okay. Ya, kedua apa Bella? Datin Ana tadi saya dah mention ya. Yang kedua caranya pergi ke feature live ya. Ada dekat atas tu, ada home, ada videos, ada photos, ada live ya. Dekat situ ada group juga. Group tu group PJJ. Tu lain cerita. Panjang Bell explain ya. Okey, pergi kat situ ada feature live. Klik aja feature live tu dan scroll. Anda boleh tengok pelbagai jenis resepi daripada episod pertama. Okey, sekejap lagi ya, sebentar lagi ya. Sebentar hari ni lagi agak lambat sikit tapi kita pun mula pukul 3 tadi ya. Lambat sikit kita hari ni. Kita mula lambat, jadi kita pun habis lambat jugalah. Sekejap lagi ya. Okey, ada apa-apa lagi yang perlu Kak Zaida tanya? Kak Zaida jawab ya. Sebelum kita tunggu roti kita masak ya. Naik kembang cantik rotinya. Mana yang ini yang kita buat live, yang kita tengah bakar tu, yang Kak Zaida buat yang ni kita awal boleh bakar lagi setengah jam lagi dah boleh bakar lah. Dia dah mula nak naik dah tu ya. Ini dekat aircon ya, dia lambat sikit. Ya, so kalau nak proofkan dia, kena proofkan dekat tempat yang ada heat. Okey, yang ini kita buat tadi pukul berapa ni Bel? 3.30 tadi ya. Ya. Dia dah naik ya. Lepas tu kita akan tunggu lagi setengah jam untuk dia nak naik lagi. Right. Okey Kak Zaida. Ya, ada tanya, ada persoalan. Ada. Siti Salihah Saleh tanya apa itu bread softener? Bread softener dan bread improver. Thank you. Ni bread softener. Kak Zaida beli kecil je sebab saya pun tak pakai bread softener ni ya. Saya buat hanya untuk certain roti saja. Ni bread softener kita. Dia berupa krim. The cream. Macam ni ya. Ini untuk melembutkan roti. Itu yang gebu tu. Ya. Kemudian ini bread improver. Bread improver ni powder form ya, serbuk. Ini dia to improve more pada roti kita. Okey. Pergi aja kedai yang jual barang-barang kek. Pergi aja di bakery ataupun kedai-kedai yang jual barang-barang kuih. Tanya aja kat dia. Dia mesti ada ya. Kalau tak ada mungkin stok dia dah habis lah, tapi kedai-kedai biasanya ada. Alright. Okey Kak Zaida, ajarkan resepi biskut senyum, resepi 80-an tu. Saya tak ada acu dia ya. Biskut legend. Biskut senyum macam mana Kak Zaida? Dia pakai acu. Dia macam bahulu tapi dia kecil. Lepas tu dia ada kismis kat tengah dia. Tu biskut senyum ya. Nantilah, saya tak ada acu dia. Alright, Badaria Mauhud. Kak Zaida, ada ke roti yang dah naik akan turun atau kecut balik? Ada jugalah. Macam mana tu Kak Zaida? Itu kalau kecut balik tu bila sebelum bakar tu you tercocok dia ke apa, dia macam tayar pancit. Okey, ada some tips untuk buat roti ni. Kadang-kadang roti kita dah naik cantik tau. Tiba-tiba current tak ada. Current kita tak ada. Current tiba-tiba blackout ke apa. Roti dia kalau dah naik, dia tak boleh overnight. Dia akan jadi macam pancit tu lah. Dia macam tayar pancit. Dia akan shrink, kecut. Ya. So apa yang perempuan boleh buat, kalau you nak bakar, waktu nak bakar tu tiba-tiba current tak ada, cepat-cepat perempuan tutup roti tu, masukkan dalam peti sejuk. Peti sejuk walaupun tak ada current tapi dia masih sejuk. Masukkan dalam peti sejuk. So yeast dia akan mati akan tidur. Dia tidak aktif. Bila dia kena sejuk, dia tidak akan naik. So bermakna dia tak matilah, roti tu akan cantik lah. Ya. So nanti bila current ada, you just bakar. Dia akan cantik. Sebab kalau kita biar dia, nanti dia kembang lagi, dia kembang lagi, dia kembang sebab dia hidup ya. Yeast tu hidup. So dia akan mengembang sampai tu satu masa dia dah tak boleh kembang lagi, tu yang dia jadi kecut. Alright. Thank you so much for the tips Kak Zaida. Alright, you are Vanessa, bread improver dan shortening benda yang sama ke? Shortening tak sama. Bread improver.
Bread softener, it's not improver. Improver powder, shortening dia macam bread softener. Softener dengan shortening tak sama. Shortener. Ya. Shortener pula. Shortening. Shortening dengan bread softener. Tak sama. Rupa lebih kurang tapi tak sama. Alright, Janab Abu Bakar. Ya. Bella, ya saya. Sekarang mereka untung dapat free resepi. Kita dulu kena belajar. Kalau nak resepi kita kena bayar separuh harga. Betul. Sekarang ni dengan dunia digital ni, everything is easy access. Betul. So nak jadi, tak nak je. Betul. Rajin kita dan bersyukur. malas sahaja. Betul. Jadi, macam Kak Zaida kata semalam, Kak Zaida kongsikan kita kena ada passion in us. Untuk kita teruskan kerja yang kita usahakan. Kena ada passion ya, kena ada suka lah. You suka buat, insyaAllah jadi. Ke macam ni Kak Zaida, kalau kita buat sesuatu tu, tiba-tiba kita berhenti tengah jalan, tu maksudnya bukan passion lah Kak Zaida Bukanlah, itu macam terikut-ikut. So jadi kalau macam ikut trend. Kalau kita buat sesuatu tu dan kita sentiasa kita nak buat dan kita sentiasa nak buat without distraction, you memang totally focus, itu barulah passionnya. Macam tu ke Kak Zaida? Yes, itulah dia. Right, thank you. Tapi kadang-kadang tengok masing-masing jugalah Bel, tak sama. Different orang different dia punya interest, different lifestyle. Tak sama ya. So you just go with the flow lah. Right. Tapi jangan orang buat you nak buat, orang buat tak. Kadang-kadang ada yang buat nak untung cepat. Itu yang masalah tu ya. Ya. Selalu confuse dengan softener dengan softening. Shortening different. Shortening dia different, lemak ya? sayur. Yeah, it's different. Softener is for normally we use on pada bread. Kita tak pakai pada kek, pada apa ya. Dia hanya kita guna untuk bread, untuk pastry ya. Okey. Benda akses Suraya. Itulah ni soalan yang sama tadi ada viewer kita tanya. Untuk kita nak tukarkan bread improver dan juga bread softener. Ada yang tanya ni tukarkan kepada super cream atau K-Fine ke? So itu adalah antara produk-produk baru lah Kak Zaida. Produk baru ya. Kak Zaida tak tahu tu K-Fine tu apa ya. Yang kita tahu hanya bread improver dan bread softener. Any brand tak ada masalah. Sekarang ni banyak brand yang baru-baru ya. Tapi dia punya nama dia ialah bread softener. Brand tak ada masalah brand apa. Dan bread improver. Bread improver yang Kak Zara guna sekarang ni, ini ialah S500. Ni brand dia S500. Zaman saya dulu pun dah ada dah S500 ni ya. Softener ni tak ada brand lah pula. Apa nama ni? Tak ada brand. BS of 100. BS of 100 BSOF 100. Ni kodnya lah. Kod dia ya. So kadang-kadang maybe brand dia ya, kita tak tahu. Ya. So bread softener, tapi biasanya kalau roti memang bread softener dengan bread improver. Kalau katalah perempuan tak nak letak bread softener dengan improver, memang boleh juga. Tak ada masalah. Cuma roti puan hanya lembut waktu panas-panas. Waktu baru masak dalam 1-2 jam dia akan lembut. Tetapi bila besok nak makan dia akan keras. Dah keras dah balik. Memanglah ada setengah-setengah tu tak payah pakai improver, tak payah softener, tak payah pakai tepung roti. Roti saya lembut. Lembut masa panas. Ya, masa keluar oven tu memang lembut. Tapi you tunggu besok. Roti akan keras. Tu yang nanti you mula cakap, kenapalah saya pergi bakery tu roti dia lembutnya. That's the problem lah ya. Roti yang di bakery tu memang dia ada softener, dia ada improver. For sure roti dia besok pun lembut lagi macam mula-mula dia baru buat. Itulah beza dia. Alright, berbalik. Thank you so much Kak Zaida. Berbalik kepada tips yang Kak Zaida kongsikan. Kalau macam blackout tadi tu kan, tiba-tiba electricity tak ada, power tak ada. So jadi kita nak masukkan dalam fridge tu, kita terus daripada oven yang panas-panas tu terus masuk fridge ke macam mana Kak Zaida? Mana ada masuk. Ini cerita belum bakar. Kira dia tengah dia nak naik lah. Dia tengah proofing, dia tengah nak naik, tiba-tiba current tak ada. Kalau bakar macam mana Kak Zaida? Kalau bakar biarlah dia duduk dalam oven tu.
Pasal suhu dia akan lama juga stay panas ya. Jangan dibuka lah pintu oven kalau current tak ada. So jadi kita Ini cerita kita tengah proof dia tengah naik. Tiba-tiba waktu you nak bakar tu current tak ada. Oh, okay. Kalau you biar dia dekat Yelah, luar, sebab kalau dia dia dah akan naik, yeast tu terlampau naik, dia akan mati. Nanti dia akan tu yang jadi roti you kecut. Dia Yes. overproofing pun tak boleh. Ya. Roti dia tak boleh terlampau naik ya, nanti dia akan kecut. Dia akan yeast tu akan mati. So what you do is you simpan dalam fridge ataupun katalah you dah buat roti you tak nak bakar lagi, you nak bakar besok, masuk dalam fridge. Ya, masuk dalam fridge. Dia akan stay, yeast tu akan tidur. Dia tak matilah, dia akan tidur. Ya. Salin tak ni? Salin tak tips-tips ni? Susah tau. Kalau tak pergi kelas, susah juga kita nak jumpa tips ni. Okey, Kak Zara check. Tadi dah dekat nak masak sekejap ya. Kak Zara check sekejap. Itulah Laila Muhammad tanya mana rotinya lapar ni nak keluar lah ni. Tak adalah lama, sekejap je. Diorang dah lapar. Tak sabar nak tengok roti. Okey, Alhamdulillah Puan Zaidah beri resepi dan cara yang betul. Mudah faham, tak lokek ilmu. Syabas. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Zaidah. Masuk dapur sebentar ya. Tengok kita punya keadaan roti kita apa cerita. Okey. Sabar tengah bakar tu. Kan? Tengah bakar. Tu kita sementara kita bakar tu, kita apa lagi kan? Kita kongsi-kongsi ilmu, kita kongsi-kongsikan pengalaman. Berapa lama nak adun ya tadi lambatlah. Oh, it's okay. Jamila Mila, nanti sebentar lagi kita akan savekan video live ni dan boleh tonton semula, okey? Alright, kita adunkan ada time dia yang specific time untuk Masya Allah, Kak Zaidah cantiknya. Okey. Teaser, bukan teaser kita nak tunggu surprise. Dah siap. Itu dia. Satu dah siap. Look at that. Masya Allah Kak Zaidah. So good. Wow, Kak Zaidah smells so good. Okey, nak tahu dia masak, perempuan ketuk dia. Kalau dia dengar bunyi macam kosong, dia masak. Tengok tak? Saya kena hot mic. Ya, tengok tak? Bunyi hollow, bunyi kosong. Okey, tu dia masak. Ini kalau you buat roti loaf lah. Kalau you buat roti bun tu, tak payahlah ketuk-ketuk, nanti kan kemek belakang dia ya. Okey. Okey, so jadi loaf yang kecil ni pun method yang sama Kak Zaidah Yes. Okey, kita akan sapu ni yang kita. Alright. Bila kita sapu basah macam ni, roti kita akan lembut. Atas ni akan lembut. Dia taklah keras kan? So yummy. Okey, siap dah Ben. Okey. So good Kak Zaidah. Yes, saya tak boleh keluarkan lagi sebab dia panas. Ya, okey, ni rupa roti kita yang kita baru keluarkan daripada oven. Okey, pineapple twist bread kita ataupun pineapple twist loaf kita ya. Atasnya nanas dan dalamnya juga ada nanas ya. Wow. Okey, siap dah Bel. Alhamdulillah, syukur selesai dah. Boleh ke Kak Zaidah untuk kita potong ke kita nak tunggu dia sejuk baru kita boleh tak boleh, roti tak boleh potong panas-panas ya. Nanti dia akan mengecut. So kita tunggu dia like 3 suku sejuk dan baru kita boleh potong dia. Nanti kita akan tunjuk result dia waktu rotinya dah sejuk ya. Okey, dah siap dah Bel. Alhamdulillah, berkat kita pun dah kongsi macam-macam tadi sementara nak ya. tunggu dia siap. Macam-macam kita berbual ya, bercerita sejarah. Cantik dia keluar. Alhamdulillah. Alright, thank you so much Kak Zaidah for the wonderful recipe today. Okay, Alhamdulillah. Alright, insyaAllah nanti kita akan kongsi lagi resepi yang lain. So good luck. Boleh cuba resepi Kak Zaidah ni ya. Sedap ya. Jangan takut-takut.
Cuba jangan tak cuba. Cuba jangan tak cuba ya. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Stay safe. Jangan keluar-keluar. Okey. Dan apa yang Kak Zaida dah bagi, bolehlah cuba ya. Test dulu. Kemudian bolehlah perempuan buat ya. So okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.